Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okay, pertamanya saya minta maaf ada isu teknikal pada kamera saya, tak tahulah kenapa kan. Namun dia tidak menghalang usaha saya untuk berjumpa sifu saya malam ni. So, sebelum kita mulakan, macam biasa kita ajak kawan-kawan kita yang dalam grup, utamanya wakil jualan, untuk join sesi kita malam ni. So dah ada 10 orang termasuk speaker kita lah. So kita ajak lagi wakil-wakil jualan, saya dah PM semua tadi, insyaAllah makin ramai lah malam ni. So sebelum kita mula, saya nak tanya, semua sihat-sihat ke? Kalau sihat, komen sihat dekat ruangan chat tu kan. Kok tak berapa nak sihat ke kan. Chat. Kasi chat dulu. Sihat, terima kasih Tuan Anas. Saya punya ketua pemuda, Tuan Anas ni. Ketua pemuda Infak Gul. Okay. Macam biasa, setiap minggu, setiap hari Isnin, kita akan ada sesi bersama Infak Gul. Mana kita akan ada pelbagai perkongsian lah. Cuma untuk bulan November ni, kita ada tema istimewa lah. So sepanjang 4 bulan berturut, 4 minggu berturut ni, kita akan bawakan tema dia TikTok lah. So macam malam ni kita akan cerita tentang TikTok Live. Minggu depan konten. Minggu depannya ada cerita pasal beg biru. Dan hujung bulan tu ada cerita tentang hook lah. Okay, so speaker-speaker semua lain-lain. Alhamdulillah, 4 speaker ni saya dah berjaya lock lah. So sebelum saya pass baton kepada kita punya speaker ni, saya nak kenalkan lah siapa yang bakal buat sharing ni. Dia memang, kita memang first time nampak lah. Utamanya yang bukan dari kalangan Infak Tim Takaful lah. Nama beliau ni, nama glamour dia sebagai Alan Nia lah. Di Tim Takaful ni, dia senang kata kalau tiap bulan tak masuk poster, tak sah. Dia tak lengkap. Lepas dia tak nombor satu, nombor satu. So kena hijack, kena gebang sikit. Ya, dia memang saya kenal dia waktu ada projek lah, projek dengan Tuan Afian. Beliau salah seorang yang kami ataupun saya paskan leads Takaful lah. So waktu itulah saya kenal dengan batch-batch baru ni. Sebab waktu saya agent dulu, beliau belum ada lagi. Dia belum habis grad. Okay, so nak jadikan ceritanya, setiap bulan saya berjumpa Tuan Afian lah untuk bincang projek-projek yang saya uruskan. Dan salah satu topik yang beliau selalu kongsikan ialah tentang Tim Takaful. Dia kata sekarang Tim Takaful ni dah tak buat sangat lah FBX. Ada yang buat, tapi ada yang dah tak buat langsung. So saya tanya buat apa? Dia kata buat TikTok Live. Saya cakap siapa yang paling ni, siapa yang memang power kan. So dia sebut nama Alan. So di situ lah sikit-sikit, saya cakap memang luar biasa lah. Yang terbaru untuk 2 bulan, untuk rekod 2 bulan, beliau berjaya dapat prospek. Okay, prospek 295 prospek. Prospek ni maksudnya dia dah dapat nama, dia dapat nombor telefon. Okay, daripada stranger tu dia jadikan prospek. Dan daripada prospek tu dia dah berjaya close kes Takaful, iaitu berjaya buat satu pendaftaran baru sebanyak 47 kes. Wah, memang power lah. Tepuk sikit. Memang power, luar biasa. Oi, pada Tuan Anas, kau jangan nak follow up Alan Yang dia live malam ni. Tak jadi. So 47 kes. 47 kes untuk kes Takaful ni, dia memang luar biasa. Okay, kalau kita compare dengan emas, kan, emas ni pada saya lah. Tak nampak kamera jadi janggal lah. Tak apalah, sorry Kalau compare dengan Takaful dan emas ni lebih direct. Takaful ni dia punya proses agak panjang. Contoh, orang tu masuk, 255 ni, dia masuk, tiba-tiba dia ada penyakit yang kritikal, contoh, dah sakit, kecil manis, tak boleh, kita terpaksa tolak. Beza dengan Takaful, beza dengan emas, dia ada sakit ke, dia nak daftar, tak jadi masalah. Satu, kedua, dia dah masuk, dia dah okey apa semua, dia nak tanya pula pasal medical card ke, kan, pasal lab protection ke, hibah ke, kan, Takaful anak ke, macam-macam soalan. Beza dengan emas, memang direct. Daftar direct, simple lah flow dia. So dari situ saya rasakan
uh, emas ni memang sangat-sangat sesuai untuk kita cerita dan gunakan kaedah yang Cik Allen ni gunakan lah. So kebetulan juga dengan Ustaz Khairul kan, CEO kita, dia kata kalau boleh wakil jualan, fokus dan beralih ke TikTok. So saya pun dah PM Cik Allen daripada bulan September, dia berjaya dia berjaya menolak pelawaan saya dan akhirnya setelah dia baca berjaya juga. Dia dia nak lah sesi kita lock malam ni, alhamdulillah. So Cik Allen pun dah ready. Tanpa membuang masa, saya dengan segala hormatnya saya mempersilakan Cik Allen untuk berikan ataupun mulakan perkongsian lah, rahsia memulakan TikTok Live. So kawan-kawan, kalau ada soalan boleh terus tanya nanti. InsyaAllah saya akan bacakan ataupun Cik Allen akan bacalah. So dengan segala hormatnya, saya mempersilakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada semua, kita panggil apa ni ya? Team Goal. Betul ke? Team, selalu Bella, panggil macam Infak Gold Group. Infak Goal Group Panjang Ya, nama. Team Goal lah, Team Goal kan. boleh lah, boleh. Join lah, Okay. join lah. Tipu punya masalah ni. Okay, terima kasih Tuan Ashraf untuk jemputan ni dan juga kepada semua rakan-rakan dalam ni lah. Dia sebab kita sama dalam Team Goal, cuma unit berbeza lah kan. Dalam ni dalam emas, saya pula dalam takaful. Tapi dia macam rumah yang sama lah kot. Mungkin bahagian rumah tu berbeza. Gitulah kan. Okay. Jadi saya mulakanlah kan untuk live ni kan. Saya mulakan dengan nak kena intro ni ke? Intro saya lah kan. Sikit lah kan. Supaya tak ada tiba-tiba datang daripada mana lah dia kan. Okay, untuk saya join dengan Infak ni, saya join 2020 2021. Kiranya maksudnya tahun ni ialah tahun ketiga saya lah bersama dengan Infak. Okay, kalau ikutkan selepas je saya grad tu, saya memang terus sebelum ni saya grad daripada UKM, daripada UKM dan dari segi background saya dalam research lah on biotech. Okay, tapi untuk kerjaya saya tidak meneruskanlah dalam bidang research. Okay, saya terus lepas grad tu saya terus decide untuk buat self-employed. Even sebelum saya grad tu saya dah buat dah private tutor even sampai sekarang. Dan kemudian saya saya gabungkan sekali dengan takaful. So itulah secara summary-nya untuk diri saya lah. Okay, macam biasalah saya rasa dalam sales ni kita akan mulakan dengan orang-orang terdekat kan. Kalau kita nak jual apa-apa kan, nak mudahkan trust, mestilah kita mulakan dengan orang yang terdekat, kawan. Sama jugalah dengan diri saya. Okay, waktu tahun pertama tu mestilah saya mulakan dengan kawan-kawan, walaupun waktu first year tu saya ada macam skeptical sikit bila nak masuk dalam sales ni, sebab saya tahu dia punya ending dia punya cabaran dia adalah untuk nak dapatkan nama baru. Kan, tapi saya buat je lah waktu tu. Tapi bila waktu saya start dalam TikTok ni adalah pada tahun 2002. Okay, 2022. Okay, 2022. So kiranya untuk TikTok ni kira dah 2 tahun lah. Okay, so sekejap lagi saya share slide yang ni sikit je lah. Saya rasa supaya macam rakan-rakan dalam ni dapat idea. Saya bukan bermula dapat je live langsung dapat leads. Dia ada dia punya journey kan. Okay, lepas tu 2022 sampailah sekarang ni saya start untuk dalam TikTok lah. Okay, tapi untuk 2022-2023 tu saya guna TikTok Ads. Okay, TikTok Ads yang mana kita bayar lah kan. Tapi untuk TikTok Ads ni ending dia saya tak decide untuk teruskan sebab TikTok Ads ni dia macam dia sentiasa berubah tau dia dari segi term dia dan dia macam tak worth it lah akhirnya. Faham tak? Maksudnya kita kena tukar video tu macam mana kita nak pastikan video tu nampak menarik. Dan benda tu agak mencabar lah terutamanya macam saya dalam bidang takaful ni tak tahu macam mana nak nampak benda tu lagi menarik kan. Kan? Jadi on 2024 okay, untuk live ni sebenarnya baru bermula.
Okay, baru bermula saya start live apa tu September dalam Oktober, September, Oktober, sekejap, Jun, Julai, Ogos, akhir bulan Ogos. So akhir bulan Ogos, lepas tu September tu. So kiranya kalau nak kata saya lama, tak, dia sangat baru dan saya pun tak expect apa yang saya dapat sekarang ni. Maksudnya free leads tanpa cost pun. So itu yang saya akan share pada hari ini. Sebab awal-awal kan waktu bulan 9 tu Tuan Ashraf dah kata lah kira nak buat sharing kan, tapi saya hold tu bukan apa, sebab saya risau benda tu saya tak boleh repeat lagi untuk bulan seterusnya. Tapi alhamdulillah dia punya trend tu makin membaik. Nampak result tu boleh dikatakan repeated lah. So daripada saya punya saya taklah kata pengalaman, tapi apa yang saya dah discover kan, itu yang saya akan share pada malam ni. Okay, alright. So saya nak share screen lah. So nampak lah macam apa tu, menarik sikit. Okay, alright. Nampak ke screen saya ni? Screen apa ni? Saya punya nampak ke? Nampak, nampak. Nampak kan? Okay. So untuk TikTok live ni tadi pun Tuan Ashraf ada kata kira bulan ni kan untuk tim emas nak fokus kepada live, dan mungkin hari ni adalah kira paling basic lah kan, lebih kepada mungkin mindset dan macam mana nak mulakan. Tapi sebelum tu saya nak tanyalah dalam ni ni boleh respon tak dekat ruangan chat, siapa yang pernah buat live? Tak macam ni. Siapa yang pernah buat okey, siapa yang pernah live tekan 1. Terus yang tak pernah buat live tekan 0. Saya nak tengok ada tak yang dah pernah buat live. Cuba respon dekat chat. Yang pernah buat live klik 1, yang tak pernah 0. Oh, Malik Aziz. Okey, kira Malik Aziz pernah buat live lah. Okey. Okey, Tan Anas nampak. Okey, nampak. Okey. Okey. Siapa ni? Hadi Halim. Okey, pernah. Oh, Kak Azhar. 1 tapi tak pernah bercakap. Okey. Oh, bukan live emas. Oh, okey. Tak ada orang tengok live saya. Okey. Nanti ujung tu ada. Kalau view kosong kan, cabaran live ni, dia tips dia bukan macam mana nak kata. Nantilah tunggu live nanti. Ujung-ujung nanti ada satu bahagian, kalau 0 view kita nak buat apa. Tu last sekali. Okey. So ada beberapa lah dah start buat live dan ada yang mungkin belum. Kena stay sampai habis. Betul, kena stay sampai habis. Okay. Saya live goreng krisik. Boleh lah, janji live kan. Janji start live kan. Okay, so at least adalah yang dah pernah buat live, ada yang tak pernah buat live kan. Okay, jadi saya kongsikan sikit. Okay. Sekejap. Okay, so hari ni fokus dia lah. Okay, fokus dia ada 5 perkara. Okay, sebenarnya tajuk yang Tuan Ashraf pilih adalah rahsia dalam live. Apa tu? Bila saya post dekat story saya tadi tu, sebenarnya ramai nak masuk. Tapi saya macam lupa nak tanya kat Tuan Ashraf. Sebenarnya tak boleh lah kan orang luar nak masuk sini kan. Sebab ni macam private punya ni kan. Siapa? Kawan-kawan saya yang lain lah, sebab dia tak pernah dengar kan pasal Cap Gold ni. Dia ingat saya Boleh nak je buat dengar. sharing. Nanti bagi nombor telefon saya untuk daftar. Boleh. Okay. Alright. Jadi saya ni adalah fokus untuk hari ni. Dia taklah berat sangat kan. Dia syarat nak buat live tu apa. Persediaan mental kita pun penting juga. Pantang larang dalam live dia lebih spesifik lah. Okay, dia ada banyak sebenarnya pantang larang, tapi yang saya dah kecilkan dia punya, orang kata kecilkan dia punya point khas untuk kita sebagai seller lah. Okay, tips dan trik. Dan last kali ni kan, kalau contohnya yang pernah buat live tu kan, apa perasaan view kosong tu? Rasa sangat terluka kan? Betul tak? Yang kosong yang tadi view 1 tu, yang pernah live tu, mungkin boleh share dekat kawan-kawan dalam ni, apa rasa waktu kosong view? Kecewa kan? Dia macam-macam lah rasa kan. Dia kena orang kata kena rasa kecewa tu. Barulah rasa nikmatnya tips tu nanti. Okay.
Macam-macam ada rasa kan. Okay. Alright, so nanti kita kupas lebih lagi dekat view kosong tu. Okay, first kali, ni paling penting sekali bila kita nak buat live, syarat dia. Okay, first, saya tak boleh next ni. Okay, first kali 1,000 followers on TikTok. Okay, jadi dalam ni, yang dah ada 1,000 followers TikTok, sebut, macam mana nak sebut yang ada 1,000 followers mungkin boleh tekan 1. Dah ada ke ataupun yang tak ada tekan kosong lah. Belum ada lagi. Macam Malik Aziz dah ada, Zulkarnain belum. Kak Nora belum, Nadia Zainul belum. Okay. Alright, kita ada, saya akan share pada malam ni. Kalau contohnya, okay, nak dapat 1,000 followers tu bukan benda yang mudah lah kalau kita tak share content. Kan? Jadi ada salah satu cara, okay, tanpa kita perlu ada 1,000 followers pun, kita boleh still on live. Okay, salah satu caranya adalah, okay, sekejap. Okay, so dekat TikTok Live ni, kita ada 2, business account dengan personal account. Okay, so kalau kita contohnya tak ada 1,000 account, 1,000 followers, dia mencabar sebenarnya nak dapat 1,000 followers ni. Melainkan kita rajin buat konten. Tapi kalau kita nak buat live cepat, tapi kita punya followers tu tak sampai 1,000, okay, kita boleh tukarkan kita punya account tu kepada business account. Sekejap business account. Okay. Okay, business account macam mana kita nak tukar? Okay, ataupun mungkin yang belum tahu kan account dia business ke tak, ni adalah cara tukarlah untuk account business. Okay, kita boleh pergi dekat profile kita, semua mungkin lepas ni ke ataupun sambil-sambil dengar ni boleh terus pergi kan dekat bahagian 3 ni, dekat 3 line ni. Okay, ni step dia lah, saya dah simple kan. Okay, dekat bahagian 3 ni, pergi dekat setting dengan privacy. Lepas tu nombor 3 pergi dekat bahagian account, boleh switch to business account. Okay, cuma kalau dia bergantung lah, yang ni bergantung juga kepada macam tim Takaful ni, dia ikut account tu lain-lain. Dan saya tak pasti kenapa, ada account dia akan dapat trial, maksudnya 30 hari tanpa perlu upload SSM, dia dah boleh dah on dia punya, maksudnya dia boleh aktifkan dia punya account business. Tapi ada account yang dia perlu upload SSM. So dalam ni, rakan-rakan dalam ni boleh try. Okay, yang mana satulah account tu. So kalau yang dapat trial tu dia dah boleh dah buat live terus. Tapi ada setengah account tu dia perlu upload SSM yang berwarna. Barulah boleh. Dia leceh sikit lah. Tapi okey lah berbanding kita nak dapatkan 1,000 followers tu agak mencabar sebenarnya kalau nak buat dalam masa terdekat. Okay, jelas Ada soalan ke? Ada kan? Okay. Alright. Okay, 14. Okay, macam saya, 14 ni macam yang saya kata, bukan baru-baru ni, saya start 2022. Waktu saya start 2022 tu, kalau siapalah, kalau sudi lah kan, okay, boleh pergi dekat saya punya account Elenia tu. Kalau tengok konten yang saya buat daripada awal-awal tu, dia bukan fokus pada takaful. Saya memang fokus kepada kewangan. Tips yang sangatlah simple lah kan, cara menabung dan sebagainya kan. Tapi kelebihan dia bila saya share konten, sebab kita ialah macam dalam takaful, dalam emas, kita ni dalam orang kata circle kewangan. Jadi bila kita masuk dalam konten kewangan, apa-apa share konten kewangan, jadi kita kumpulkan mereka yang minat bidang kewangan ni. Jadi benda ni memberi efek nanti untuk live kita nanti. Okay, saya bandingkan dengan satu lagi account daripada kawan saya yang mana dia jenis suka kumpul followers yang bukan bab kewangan tau. Maksudnya dia kumpul tu, dia suka buat video viral ataupun dia punya video viral tu sebab dia guna lagu yang viral, benda-benda tu. Jadi sekarang ni dia kumpul followers yang bukan niche kewangan. Jadi bila dia punya maksudnya bila dia buat live macam tu, dia tak boleh nak tukar followers tu kepada leads. Disebabkan cara dia kumpulkan niche tu bukan niche kewangan. Sebab itulah salah satu cara bila kita dah
orang kata bila kita dah fokus untuk TikTok ni, untuk kita punya leads, untuk bisnes kita, pastikan konten kita tu berkisar bab kewangan lah. Walaupun dia taklah, contohnya emas, kita boleh pelbagaikan as long as dalam kewangan tu. Macam tu lah. Okay. So yang mana belum tukar kepada bisnes yang tak cukup 1,000 nak buat live, boleh gunakan step ni untuk orang kata shortcut lah berbanding kita nak kumpul 1,000 followers. Tapi kalau nak kumpul 1,000 followers pun boleh, tapi melalui konten lah. Konten lah. Okay. Alright. Seterusnya, dah settle yang ni. Okay, barulah bila kita dah buat bisnes, tukar kepada bisnes, barulah ada button live tu nanti. Okay, saya tak pastilah sama ada nanti ada masa ke tak. Kalau ada masa nanti, saya boleh share screen untuk saya punya account tu kita buat live terus. Kalau ada masa lah, okay, nanti. Okay. Yang kedua adalah persediaan mental. Okay. Untuk live ni sebenarnya yang dah pernah live tadi boleh respon tak apa yang paling susah sekali sebenarnya untuk live ni. So mungkin boleh kita adakan masa tu. Okay. Izwan, tak ada SSM macam mana? Dia kena ada SSM. Sebab kalau tak ada SSM, dia tak boleh nak buat. Kalau tak ada SSM, kena kejar 1,000 followers tu. Macam tu. Okay. Tak tahu tuan okay, tak tahu nak cakap apa, nak start love. Sorry, jari besar. Okay. Okay. So antara yang paling orang kata mental kita tu adalah sebenarnya kita nak lawan rasa malu satu. Bagi saya yang paling besar lah nak lawan rasa malu, dan yang kedua adalah tak tahu nak cakap apa sebab kamera dah on ni tapi tak tahu nak cakap apa kan. Jadi malu tu benda yang penting lah kan. Semua kena ada malu tu kan. Tapi kita kena kawal rasa malu tu sebab untuk kita punya live ni. Okay. So persediaan mental kan. Kalau yang mana yang tak start lagi, waktu awal-awal saya buat live, saya start dengan tak tunjuk muka pun. So saya start dengan macam saya ada poster. Okay. Saya ada poster, saya laptop tu saya buka. Lepas tu saya letak kamera, tunjukkan poster tu, saya on je. Sebab tadi ada satu kan yang dia buat live tapi tak bercakap. So itu adalah salah satu step pertama untuk kita break the wall untuk kita start live sebenarnya. Sebab kalau kita nak start live tapi kita harapkan kita nak bercakap, kita tak akan start. Jadi kita kena start dengan live je. Live tu tak payah tunjuk muka pun, tak payah cakap apa pun. Dan itu sangat berkesan di tim Takaful. So tim Takaful ni memang semua, saya rasa Emas dan juga Takaful, kita memang semua dah nak bergerak ke TikTok. Jadi waktu workshop hari tu, minggu lepas lah workshop bersama dengan tim Takaful, semua masing-masing susahnya nak buat live kan. Okay, jadi first step yang sangat berkesan untuk semua, dan benda ni memang berkesan untuk first timer, adalah buat live, tak perlu tunjuk muka, tak perlu bercakap. Live je. At least supaya kita boleh tahu dah button-button dia kan. Dia macam once kita dah buat the first step tu, sebab yang menghalang kita untuk buat live sebenarnya sebab kita expect diri kita terlalu tinggi. Kan awal-awal je kita dah expect dah ada orang tanya soalan. Awal-awal lagi macam kita baru kenal orang tu, takkanlah kita nak tanya dia soalan kan. Sama juga macam mana viewers kita tu. Jadi awal-awal macam mana kita nak break kita punya ni saya rasa kalau step tadi tu lepas sharing saya ni pun semua orang boleh start. Sebabnya buka kamera, tunjuklah poster Mas, kan, poster kita lah kan. Janganlah tunjuk dinding ke, tadi masak kerisik ke, dia tak link. Okay, so pastikan dia link dengan bisnes kita ni, dan pastikan kalau account tu kita nak fokus kepada emas, kita fokuskan kepada emas, sebab ada yang mungkin ada bisnes yang lain yang tak related tu, elakkanlah supaya mereka fokus. Mereka tahu okay nak follow account ni sebab nak tahu lebih banyak lagi perkongsian berkenaan dengan emas, kan. Okay, so itulah dari segi persediaan mental tu dua je sebenarnya, malu dan yang kedua tak tahu nak cakap apa. Jadi first step adalah
tadi itulah, okay, mulakan dengan jangan expect diri kita terlalu tinggi. Kan untuk awal-awal ni just start je. Itu je yang utama sekali. Dan tak tahu nak cakap apa tu, nanti saya akan kongsikan pada bahagian belakang. So kalau dua tu kita dah boleh atasi, insyaAllah benda ni akan lebih mudah lah. Okay, poster tak bergerak boleh ke? Memang tak bergerak pun. Okay, nanti saya akan tunjukkan daripada awal live. So macam mana nak pilih, nak letak poster kat belakang tu kan macam mana, saya akan kongsikan. Maknanya satu TikTok, satu bisnes. Itu adalah yang terbaik. Okay, saya ada satu pergi kelas Abang Nas, kalau kenal lah Abang Nas TikTok tu kan, yang kalau dekat TikTok tu, dia ialah on marketing kan. Dia memang nasihatkan kalau kita, maksudnya kalau kita event, dia suruh asingkan. Personal lain, contohnya lah kita ni suka record random content, pergi jalan dengan family. Lepas tu kita juga ada bisnes lain. Bagi dia, kalau betul-betul kita nak orang follow kita disebabkan bisnes ataupun kita nak tukarkan leads kepada kita punya client, jadikan satu kita punya account tu content dia related dengan kita. Jangan campur adukkan. Macam tu lah. Tu adalah lebih baik lah. Macam tu. Okay, ada Nadia Zainul nak tanya, maknanya tak digalakkan lah kan kalau kita banyakkan followers kita yang niche bukan emas kewangan. Betul. Dia tak digalakkan tu sebabnya kita kena ingat tujuan kita untuk buka akaun TikTok, untuk buat live adalah yang utama sekali. Kita nak view kita tu kita tukar kepada klien. Itu ialah kita punya utama sekali. Jadi lebih konten kita tu akhir sekali apa orang kata kalau rahsia live ni mereka akan fokus kepada live. Okey, dan perkara ni sebenarnya live dalam TikTok kunci dia adalah pada konten. Okey, saya akan tunjukkan dia punya orang kata kalau cakap je dia orang kata semua gajah pun boleh terbang. Okey, jadi saya akan tunjukkan saya punya sendiri result saya on Oktober yang mana leads yang saya dapat daripada konten adalah lebih baik berbanding yang saya dapat dekat live. So benda ni adalah penemuan barulah kan benda ni yang mana kalau tajuk sharing saya hari ni adalah rahsia rahsia memulakan live macam tu kan. Dan rahsia dia pada live bukan terletak pada live tapi terletak kepada konten kita. So dalam konten kita tu adalah account kita. So ibarat kita punya account tu macam rumah kita lah. So macam mana kita decorate? Kalau kita punya decorate kita dengan konten yang menarik, konten yang bermanfaat, jadi orang akan masuk. Bila orang masuk, dia trust dengan kita, barulah dia pilih kita sebagai dia punya agent emas. Dia trust dengan kita. Okay? Alright. So itu adalah sedikit sebanyak lah kan berkenaan itu. So dalam live ni, dia perlu seiring dengan konten. Dia tak boleh kita harapkan live je. Tak. Dia mesti kena seiring dengan konten. Dia kena sekali. Konten ni akan menyokong live kita. Kalau kita harapkan live sahaja, dia mencabar sikit. Sebab orang akan tengok live kita. Lepas dah tengok live, biasa kan kalau kita tengok live orang, mesti kita akan tengok, siapa dia ni? Kita akan tengok dia punya profile. Bila kita tengok profile dia penuh dengan konten-konten, kan? Bila kita live dengan, maksudnya konten kita bermanfaat tu, baru kita follow. Tapi kalau kita tengok live orang, lepas tu kita pergi dekat dia punya profile tu macam konten pun random kan. Adakah kita akan follow? Tak. So soalan tu berbalik kepada kita. So macam mana kita follow orang, macam tu jugalah orang akan follow kita. Okay. Okay, TikTok live kena buat hari-hari ke? Yang terbaik buat hari-hari lah kalau nak leads masuk. Tapi kalau kita rasa, okay. Kalau saya tak, saya buat masa ni seeloknya hari-hari. Tapi sebab saya tak boleh nak handle prospek tu. So saya kena selang-seli. Sebab macam dalam takaful ni, saya tak pastilah on apa tu untuk emas kan. Tapi dalam takaful ni, nak kena ada beberapa soalan lagi nak handle dia kan. Lepas tu detail lagi, benda tu saya kena gap lah. Tapi sebab kalau saya nak double up saya punya orang kata leads tu, kena usaha lebih lah. Okay, adakah live TikTok pun boleh buat income? Boleh. Memang boleh pun. Dapat reward lagi. Okay, seterusnya
Okay, alright. Apa lagi? Jap. Okay, persediaan TikTok. Sorry. Okay, pantang larang dalam live. Okay, bila kita nak dalam live kita ni, banyak sebenarnya pantang larang. Okay, tapi kita fokuskan kepada kita punya, kita sebagai seller lah kan, kita sebagai yang menjual kan. Okay, sebenarnya pantang larang dalam live ni kita boleh Google. Okay, boleh je Google, Google je garis panduan komuniti. Okay, Google je garis panduan komuniti tu ada dekat Google lah. Boleh baca kat situ, macam-macam ada. Tapi yang saya dah rumuskan ni adalah selalunya berkaitan kita lah. Kita sebagai yang sharing bab kewangan ni, macam perkataan sensitif tu saya tak rasalah tim emas terdedah sangat, tapi macam dalam tim takaful ni kami perlu elakkanlah perkataan macam benda-benda yang negatif, kekerasan ke, bunuh diri, dadak, benda-benda ni akan trigger TikTok. Kalau tak nanti kita akan kena violation. Dan elakkan juga overclaim. Kita sebagai seller ni kita suka kan cakap guarantee, confirm kan. Benda-benda yang terlalu orang kata janji-janji manis ni TikTok tak suka. Dia tak suka kita macam terover janjikan kepada kita punya viewers. So kalau kita selalu guna guarantee, confirm, benda-benda yang begitu meyakinkan, kemungkinan violation tu akan ada. Okey, yang ketiga, maklumat peribadi nombor telefon. Okey, dekat poster kita, saya tahu setiap kita mesti ada kan kalau kita nak promosi apa-apa, ada nombor telefon. So, jangan guna nombor telefon juga pun tidak boleh. Benda ni sangat, kalau yang tadi saya katakan, boleh je Google tentang community TikTok tu kan, community guideline tu. Sebab benda tu selalu updated. TikTok ni dia sangat cepat updated. Sebab tu bagi saya agak mencabar untuk saya sendiri nak cari guru TikTok tau. Sebab dia sendiri punya sistem pun sentiasa berubah-ubah. So kita kena adapt dengan perubahan tersebut. So kita sendirilah kena peka dengan community guideline tu yang sentiasa berubah. Okay. Jap. Kenapa tak boleh bubuh nombor telefon? Sebabnya dia macam ibarat ni, kita ni nak menjual tapi tak sebab dia nak kalau menjual kita nak letak beg biru ataupun beg kuning. Tapi kalau kita letak nombor telefon dekat kita punya poster, dia macam ibarat kita ni menjual tanpa kebenaran dia. Macam itulah. So tadi siapa tadi website. Okay, website dia boleh letak dekat bio kita. Okay, dekat bio kita tu boleh letak kat akaun kita tu kan, bio tu boleh letak website. Okay, rasanya tak boleh semua apps sebut. Okay, semua apps memang tak boleh sebut lah, tapi yang paling dekat, sebab ni saya kata saya customizekan untuk kita. Sebab macam kita emas atau takaful jarang kan kita sebut, okay boleh tengok dekat Shopee, jarang lah untuk kita. Yang selalu yang kita ni okay boleh WhatsApp saya kan. Bila kita dah terang-terang, lepas tu ada orang dekat komen kata berminat lah macam nak dah daftar. Kita tak kata pun, kita takkanlah tersasul okay boleh tengok Shopee saya tak kan. Tapi kita akan tersasul, okay WhatsApp saya sebab excited kan, dah lah dari tadi 0 view, lepas tu orang tu datang kata berminat kan. So ni lah saya dah customizekan. Okay, kalau boleh semua aplikasi tak boleh lah, sebab konsep mana-mana saya rasa aplikasi adalah dia tak suka untuk kita tarik orang keluar daripada situ. Contohnya TikTok, kenapa dia tak suka kita sebut WhatsApp? Sebab kalau kita maksudnya kalau kita tekan WhatsApp, automatik kita keluar daripada TikTok. So TikTok tak suka benda tu. Okay. So ada juga yang tanya, contohnya lah, okay, ada je yang letak nombor telefon okay je, kan? Okay lah, tapi kenapa kita nak belajar ataupun kita nak mulakan dengan cara yang salah kalau kita tahu benda tu salah kan? So kita buat dengan cara yang betul. Alright. Sekejap. Lagi. Okay. Alright. Okay. Ada klik di bio boleh. Okay, klik di bio ni saya ada tengok video lah, beberapa video kata klik di link di bio tu tak boleh.
Tapi sepanjang ni saya guna maksudnya saya guna je klik di bio tu. Sebab itu je salah satu cara ataupun CTA saya nak suruh mereka pergi dekat maksudnya boleh connected dengan saya. Setakat sepanjang saya live ni saya memang akan cakap okey boleh klik di bio saya. Setakat ni alhamdulillah okey lah. Okey. Adakah TikTok select juga? Saya lihat setengah orang buat live banyak kali je buat pantang larang tapi masih steady. Kan? Ada orang dia okey je kan. Tapi selalunya yang okey tu yang tak ada view lagi lah. So maksudnya kalau mereka yang mungkin belum ada view lagi nak start tu, tak adalah. Kalau contohnya dekat live tu saya kata okey WhatsApp saya dia terus dia terus keluar violation tak. Dia taklah terus, dia taklah kejam pun walaupun TikTok select dia tak kejam lah setakat ni kan. Okey. Jadi benda-benda ni adalah dia macam ni, kalau kita lah kan awal-awal kita buat ni, dia tak akanlah straight away violation. Tapi kalau awal-awal kita mulakan dengan cara yang betul, so nanti kalau view kita dah banyak, tak adalah kita tersasul-sasul kan. So mulakan dengan cara yang betul. Lebih baik. Sebab benda ni dah confirm. Boleh check sendiri dekat community TikTok yang saya share tadi tu kan. Boleh Google je. Okay, memang tertulis kat situ tak boleh letak maklumat peribadi. Contohnya nombor telefon, alamat rumah, memang tertera kat situ. Okay. So itu adalah pantang larang yang banyak pantang larang tapi ini adalah yang saya customizekan untuk kita lah sebagai seller ni. Macam tu. Okay, ni rujuk garis panduan komuniti ni. Boleh Google je. Dia updated tak silap saya last March kot. Dia sentiasa updated. So boleh tengok kat situ. Okay, ni adalah tips and tricks lah dalam live TikTok. Okay, tips dan tricks tips and tricks. Okay, jap. Ada soalan ke? Okay. Ni. Kan Tuan Ashraf dah share dah community guidelines tu. Boleh baca lah. Dia banyak. Cuma tadi yang saya tu saya customizekan. Okay, tips dengan trik dalam live TikTok ni. Okay. Dalam live TikTok ni, okay, sebenarnya sebelum kita bagi tips kan, bagi saya yang paling penting sekali adalah bagaimana kita nak pastikan waktu kita live tu dia menarik lah. Dia sebenarnya dia lebih santai, lebih menarik. Ataupun lebih mudah sekali kita lah tanya kepada diri kita sendiri, waktu kita live tu kita suka live yang macam mana? Kan? So apa yang kita suka orang lain pun suka, sesimpel itulah. Sebab waktu saya start live tu saya tak tahu saya nak bawa ni yang macam mana, faham tak? Maksudnya nak formal ke, nak apa ke. Last sekali, the best untuk live ni adalah yang santai je. Kalau boleh macam borak dengan member je. Dia suka yang macam tu berbanding dengan yang formal. Kan? Yang formal, yang formal saya tengok lah kalau live tu macam ayat tu macam nak kata formal kan, dia macam kurang sikit view lah. Tapi kalau kita bercerita, kita berikan pendapat kita, kita macam dalam MAS ni kan konsultasi kan, macam contohnya saya kira orang luar kan, saya bukan dalam bidang emas ni, ada ramai ejen-ejen emas kan. So dalam banyak-banyak ejen emas tu saya akan stop sekejap kepada mereka yang bagi tips. Maksudnya tips tu bukan tips yang okay yang pertama kita kena buat ni, yang kedua tak. So selalunya saya sendiri, maksudnya saya ni bukan ejen emas kan. Okay, saya suka ejen emas yang berikan pengalaman dia ataupun dia setiap live dia tu ialah sebab bila saya nak buat sharing kat sini, jadi saya tengoklah live untuk ejen emas tu. Jadi saya take note lah apa yang menarik. Jadi apa yang menarik yang selalunya saya tengok adalah maksudnya untuk live kali ni dia share okay, macam mana student ni nak buat simpanan emas. So dia tunjuk okay, berapa gram, okay, bulan berapa kat situ. Sebab kita tak boleh setiap satu live tu kita nak cover untuk semua peringkat. Jadi boleh dijadikan setiap live tu kita ada kita punya orang kata maksudnya apa tu fokus. Ada live tu kadang dia untuk okay, untuk contohnya untuk cikgu kan contoh. So benda-benda tu menarik lah sebenarnya dari segi storytelling yang saya tengok lah.
Dan saya akan stop bila saya tengok benda tu. Berbanding dengan formal yang simpanan emas ni bagus, kan benda-benda tu semua orang tahu bagus. Tapi macam mana nak yakinkan saya untuk untuk join ataupun untuk menyimpan dalam emas ni. Okey, macam tu lah. Okey. Okey, patutlah PM tak layan. Okey, untuk dan setakat ni saya tak jumpa lagi lah untuk cap gold ni. Tapi yang brand lagi satu tu bersepah. Jadi mungkin dalam infak punya team gold ni boleh start mulakan sebab saya tak jumpa lagi ni. So mana tahu yang paling menarik dia punya live tu kan, dia punya storytelling tu power yang membuatkan saya rasa minatlah dengan dia ni. Tu dia. Setakat ni saya tak jumpa lah untuk cap gold lagi. Okay. Even waktu saya share saya punya story kan dekat kawan-kawan saya, cap gold ni dia macam takaful ikhlas tau. Orang tak kenal pun. Waktu saya nak masuk dekat live, salah satu cabaran dia orang tak kenal pun takaful ikhlas tu apa. Kan. Tapi dia membaik tahun ini bila mana ramai orang buat live. Bila semua takaful ikhlas buat live, jadi dia tak perlu pun saya susah-susah untuk kenalkan. Okey, takaful ikhlas ni scammer ke dan sebagainya, benda tu dapat dikurangkan. Sama juga dengan cap gold kan. Kalau untuk mula-mula, yang pertama sekali orang tak tahu, salah satu cabaran dia adalah orang tak kenal. Jadi semua dalam ni kalau siang malam kan orang ambil turn kan, pagi dia ni, petang asyik macam cap gold ni apa? So kat situ barulah orang kenal cap gold tu apa. Rupanya untuk nak buat goal satu lagi tu ada satu lagi company. Okay. So dia mencabar sikit lah untuk kita jadi pemula. Tapi saya pun macam tu juga. Saya pun pemula untuk takaful ikhlas. Dan alhamdulillah benda tu getting better. Okay, so setiap kali live jangan lupa tujuan kita bukan saja-saja kita nak buat live kan. Mesti ada CTA lah. Walaupun tak ada orang view kan. Okay, bila live ni tak semestinya view kosong tu tak ada orang tengok. Okay, selalunya kita guna ada orang tengok luar tingkap. Kan? Ada orang tengok luar tingkap, ada orang tengok dalam tingkap. Maksudnya dalam tingkap tu kita tahulah ada 2-3 view. Tapi kat luar tingkap pun sebenarnya ada orang tengok. So setiap kali kita buat sharing, okay, kalau nak tahu lebih lagi, boleh tekan profil saya, boleh follow saya, okay, boleh contact saya, okay, saya akan bantu. So perkara-perkara ni sangat pentinglah CTA. Sebabnya saya ingat CTA ni, saya ingat tak penting, tapi bila saya selalu buat CTA, barulah leads tu masuk sebenarnya. So pentinglah juga. So benda ni simple lah. Tips dia tak banyak sebab first kali buat live dulu. Okay, yang kedua adalah macam mana kita nak selesa dengan diri kita sendiri. Maksudnya identiti kita diri sendiri. So contohnya dalam ni mungkin ada berapa orang, setiap orang tu kan ada perwatakan yang berbeza. Jadi perbezaan kita itulah yang menjadikan diri kita, yang menjadikan orang nak follow kita. Itu dia, itu yang kita kena cari. Dan macam mana kita nak tahu perwatakan diri kita ni adalah dengan selalu live. Macam itulah. There's no shortcut. Dia kena selalu buat lah. Okay. Lepas tu, okay ni. Ini adalah cabaran dia sebenarnya. Okay. Kenapa saya tak adalah share 10-11 tips. Kan. Tips tu, takkan ingat punya bila kita dah plan dah nak cakap apa kan. Semua. Sekali dah semangat ni kan. Sekali tengok tak ada view kan. Benda tu, benda tu paling sakit lah sebenarnya dalam live kan. Okay. Jangan tak pandai bercakap, boleh belakang takbir je. Boleh je. Nurila, ada sesiapa nak buat, boleh buat sama-sama, kurangkan rasa malu. Boleh buat live dengan pakai mask. Okay, macam ni. Okay, kenapa daripada saya mula-mula, saya tak, maksudnya saya mulakan dengan, saya mulakan dengan tak nampak muka, first. Dan benda tu okay lah, first kan. Siapa je tak malu kan. First, saya mulakan. Okay, lepas tu, saya mulakan letak poster je. Okay. Lepas tu, last kali barulah saya tunjukkan muka. Okay, kenapa sampai ke hari ini saya kekalkan tunjukkan muka? Sebabnya, nak convert kepada leads itu adalah lebih mudah kalau kita tunjuk muka. Sebab trust. Jadi ibarat macam
kita pilih yang mana. Orang promosikan tanpa tunjuk muka dengan tunjuk muka. Mestilah kita pilih yang tunjuk muka. Dah lah dekat TikTok ni diorang kata ramai scammer. Kita tak nak tunjuk muka. Memanglah kena scammer. Memanglah korang kena scammer diorang bagi tahu. Okay. So, lagi satu, bila kita tunjuk muka, setiap muka kita ni kan berbeza. Dan bukan senang kita nak tahu apa perbezaan dalam muka kita kan. Maksudnya orang kata perwatakan. So, salah satu yang membezakan adalah muka kita lah. Okay, dia taklah semestinya macam dia cukuplah sempurna features dia. Okay, jangan overthinking. Alah, aku tak handsome, aku tak cantik. Kan. Selagi mana kita ada semua ni, insyaAllah kan. Kan. Okay je. Macam tu. Jangan overthinking sangat. Lepas tu dekat tu kan banyak filter. Pakailah filter. Apa susah ada filter. Okay. So, okay. So kalau pakai mask tu, pakai mask kalau sebab ada je yang pakai purda tu kan, okey je, tak payah kisah. Tapi kalau yang tak pakai purda tu ataupun tak payahlah pakai mask, just macam biasa je, tutup aurat tu cukup, macam tu. Okey, boleh ke bagi contoh permulaan ayat kalau nak buat sharing live dalam bentuk storytelling, macam buntu pula nak mulakan dengan ayat apa? Okey. Okey, kalau ni kan, saya contohnya dalam tim takaful kan, saya rasa sama je. Dalam tim takaful memang saya dah sediakan siap. Maksudnya kita ulang benda sama je. Maksudnya semua orang boleh guna point yang sama. Contohnya lah 5 point. Okey, 5 point contohnya cerita tentang kenapa nak ambil takaful contoh. So boleh mulakan kan macam emas, kenapa nak ambil emas? Saya tak pastilah warna emas kan. So at least 5 boleh keluarkan isi-isi penting tu, kita buat sharing. So bila saya sangat yakin lah benda ni bukan baru. Even agent takaful macam mana kita, agent emas, macam ni kita share dengan orang, macam itulah kita share dekat TikTok. Itu je dia punya beza. Kan? Jadi boleh start je dengan berceritalah tentang emas ataupun sesimpel macam mana saya boleh join emas. Sesimpel itu pun boleh. Macam itulah. Okey, berapa lama untuk live? Okey, live ni yang sebenarnya yang paling minimum adalah 1 jam. 1 jam. Untuk sebab kalau nak setengah jam tu dia tak cukup untuk TikTok hantar notification kepada orang yang kita tengah live. So minimum adalah 1 jam. Okey, dalam tim takaful ada yang buat setengah jam, tak ada view. Tapi bila kita ubah kepada 1 jam, barulah ada view. Maksudnya barulah leads tu masuk. So nak kata minimum tempoh matang kan untuk kita punya live tu disebarkan minimum 1 jam. Tapi kalau awal-awal kita nak mulakan kan, okey je setengah jam start. Mula-mula start 15 minit, 30 minit dan akhirnya 1 jam. Dia step by step lah. Tapi kalau awal-awal kita dah target 1 jam, memang lama lah kita nak start. Kan? Nak perkasakan konten dulu atau terus live? Buat dua-dua je sekali. Okay, nanti saya akan kongsikan macam mana daripada live tu kita boleh terus jadikan konten. Sebab dalam live tu dia ada fungsi live recording. So TikTok tu sendiri dah cut dah video mana yang orang kata segmen-segmen mana yang kita nak. So itu kita download terus je jadikan konten. Saya pun buat macam tu juga. So boleh buat dua-dua terus. Okay. Norila, I love filter. Kan. So boleh je guna filter. Live boleh duet kan. Contoh saya dengan Anas buat live sekali. Betul. Boleh je. Dan live tu sebenarnya tak kisahlah nak 10 orang pun kan. Tapi yang paling utama sekali kita punya voice tu kena clean. Macam mana nak clean adalah dengan pakai mic lah. So saya rasa mic yang paling hari tu saya share dengan teammate saya, yang paling murah saya nampak tu RM30 dan ke atas. So itu yang paling murah lah. So sangat digalakkan untuk pakai mic. Sebab dia mempengaruhi jugalah. Kalau kita tengok live orang bunyi bising, kita memang naik atas je. Tapi kalau kita live orang tu suara clear kan, mudah untuk orang tu nak stay. Dan apa yang kita nak sampaikan tu sampailah. Macam dekat tim takaful, untuk mereka yang mungkin susah sangat kan, ataupun saya sangat faham bukan senang untuk kita nak start live. So mulakan dengan
live sama-sama. Mungkin ada seorang ni yakin dia sentiasa live ataupun dia confident kan. So dia live, letaklah 5-6 telefon untuk hadap dia. Boleh je. Macam tu. Okay. Lamanya nak cakap 1 jam. Sebab kita tak buat. Tapi kalau kita dah buat, kita lepas tu leads pula masuk, rasa macam kalau sehari tak live tu, rasa rindu dengan viewers. Betul lah. Awal-awal memang. Kan. Lepas tu boleh pula sebab kita bercerita kan. Sebab kita akan rasa susah sebab kita orang kata kita tak dapat hang of it je. Kan. Tapi bila sebab live ni dia punya kunci jangan formal. Jangan formal yang silap pun tak dia macam kalau silap pun tak apa. Lebih banyak kita share pengalaman. Saya rasa dalam ni kan banyak senior-senior yang banyak pengalaman. Memanglah kita tengah mas kan. Tapi diorang suka tahu kalau tanya pendapat kita ke kan. Contohnya okey waktu muda dulu saya jenis suka simpan macam ni. Sebabnya lebih mudah. Macam tu contoh. Okay, mungkin dulu saya guna cara simpanan lain. Tapi bila saya menyimpan dengan emas ni saya rasa better. Sebabnya macam tu. Orang lebih suka engaging macam tu. Macam tu lah. Okay. Alright. Macam best. Dia bagi saya live ni dia sangat dia macam lebih best lah sebenarnya. Sebab dia macam ni nak kata rejection tu dia tak macam ni dia lebih okey berbanding dengan direct approach tu bagi saya lah kan. Direct approach orang akan reject terus. Dekat live ni orang boleh pilih nak stay ke tak. So kalau nak stay kita teruskan. Kalau tak nak stay kita teruskan juga. Macam tu lah bagi saya. Okay. Mana tadi? Okay, yang ni. Okay, kalau contohnya tak ada view dalam live. Okay, saya suka guna satu orang kata punchline ni lah kan. Walaupun tak ada viewers kan dekat kita punya live, kita nampak kosong je kan. Okay, tapi kita share juga ilmu. Sebab saya selalu share dengan saya punya teammate dekat Takaful. Kita kena sentiasa ingat walaupun 0 view. Okay, tapi Allah tengok. Okay. Allah sentiasa view kita punya usaha. Kan. Sebab kita ni dalam bidang ni kita menyampaikan kan, kita menyampaikan orang kata menyampaikan ilmu kan walaupun sikit. Kepentingan menabung ke kepentingan menjaga kewangan tu ilmu kan. Walaupun tak ada view tapi Allah view usaha kita dalam menyampaikan kebaikan. Gitu. Jadi okey je tak ada view. Okay, walaupun tak ada view it's okay. Janji kita dah sampaikan usaha kita. Itu adalah sikit usaha kita yang kita buat pada hari tersebut. Macam tu. Okay. Alright, so kalau contohnya tak ada view, okay? Kalau contohnya tak ada view, deep kan? Betul, itu ialah motivasi. Dan motivasi ini sangat berkesan ya kepada tim Takaful yang selama ni kan, bila gunakan punchline tu, maka sejak dari hari itu mereka tidak lagi menjadikan alasan 0 viewers sebagai satu halangan. Kan? Sebab dia tahu ada orang lain view usaha dia. Kita tak harapkan view manusia, tapi kita harapkan view daripada Maha Pencipta. Gitu. Okay, alright, next. Okay, contohnya kalau tak ada view. Okay, so first kali kita kena trade seolah-olah ada view lah. Kan? Sebab apa? Sebab macam tadi saya kata, setiap kali kita on live, dia automatic dia akan on record, orang kata dia akan terus record. So nanti lepas live nanti kita boleh pilih bahagian mana yang kita nak jadikan video. So waktu kita live tu kita terangkan je, okay, kelebihan dan sebagainya kan. Kita terangkan semua poin-poin yang kita nak share. So nanti lepas live tu kita ambil lah portion video tu untuk jadikan konten kita. So tak adalah rasa sia-sia apa yang kita cakap tak ada view tu. So yang kedua, rehearse konten dengan key point lah. Maksudnya ulang je benda yang sama. Kalau rasa 1 jam tu lama kan, tak tahu nak cakap apa, sebenarnya diorang ulang je apa yang dia cakap. Sebab dia bukan macam bilik darjah macam dekat Zoom ni kan. Siapa yang ada dalam ni dia tak boleh nak left. Dekat live tu orang sentiasa ubah-ubah tau. Maksudnya waktu kita tengah cakap ni orang lain masuk.
Nanti walaupun kita repeat point yang sama, orang lain pula yang masuk. So key point tu kena sentiasa mention, dan juga CTA tu pun kena sentiasa bagi tahu. Sebab kenapa kena sentiasa, okay, jangan lupa klik link di bio, jangan lupa follow saya. Kenapa orang kata jangan lupa follow saya sentiasa berulang? Sebabnya orang yang masuk tu sentiasa orang yang baru. Macam tu. Itu yang bestnya dekat live yang saya rasa macam best sangat, sebab leads dia tu sentiasa yang baru TikTok bagi. Tu yang best. Kenapa saya teruskan live? Sebab boleh dikatakan tiap hari live tu, selain daripada follower saya yang masuk, akan ada je orang yang first time tengok kita. Walaupun hari-hari dah live ni, hari-hari tu jugalah orang tu ada je yang muncul, first time lah tengok, macam tu. Okay, so kena gunakan hashtag dan of course lah poster menarik, kan. Sebab kita mudah tertarik kan dengan apa-apa yang menarik. So boleh gunakan. So bolehlah, ni tadi saya tak sempat nak tukar. So boleh guna tajuk live-live yang apa tu, yang catchy lah, yang grab attention. Macam live saya sendiri, saya letak je plan termurah. So orang dah grab attention tu. Okay, yang keempat, promosi sebelum live. Makna kata sebelum kita, kalau kita nak dapat sokongan daripada member-member yang lain, bagi tahu orang lain kita nak live waktu bila. Ataupun ada setengah orang tu dia memang buat khas satu video, akan kata okay, setiap hari Isnin, okay, setiap malam 9 malam boleh tengok live saya. Macam saya tak buat lagi sebab saya masih lagi nak observe dari segi okay, pagi saya tak ada, maksudnya tak ada timing khas lagi. Sebab saya nak tengok, okay, saya belum lagi orang kata explore bahagian mana yang power lagi. So contohnya macam saya setakat hari ini, saya punya live yang okay adalah pada hari Jumaat waktu petang. So macam pukul 3, 4, 5 kan. Waktu tu orang kata view dia tinggi. Waktu tu lah. Okay, tapi ada satu hari tu rendah. Mungkin waktu minggu lepas rendah tu sebab orang nak balik kampung kot. Mungkin. So possibilities dia kat situ lah. So yang lain tu pagi ke tengah hari tu semua dapat leads je. Cuma dia tak ada waktu yang spesifik. Sebab tu saya tak ada macam satu khas video ataupun satu masa yang rigid untuk saya. Tapi kalau nak dapatkan support member, boleh kongsikan kepada orang. So yang kelima, keep it short and save replay lah. Okay, penting untuk kita jangan melerit sangat. Kalau boleh kita punya point tu bagi padu dengan deep terus, supaya orang tak rasa kita melerit lah. So save replay tu yang saya kata daripada live tu, kita jadikan dia short video. Okay, alright. Dah pukul 10 dah ni. Okay, so pukul 10 ni saya sebenarnya saya punya, okay, yang ni. Okay, last point last point. Okay, last point dia. Sekejap, ada soalan ke? Okay, sebelum live dalam group. Okay, betul-betul share dekat group. Kalau masa tu free, insyaAllah akan lebam jari type lah. Betul. Kan, sampai lebam jari. Kan. Okay. Tapi waktu awal-awal saya kan, waktu awal-awal kan, sebab saya awal-awal untuk saya tak share pun dekat yang lain sebab saya tak nak pressure kan. Saya tak nak orang pressure saya. So waktu live awal-awal tu senyap-senyap je. Kita bagi tahu orang. Okay, tapi kalau kita confident kan, dapat pula member-member yang kaki bahan, memanglah tak jadi live tu, kan. Jadi senyap-senyap je. So bila kita dah confident sikit, barulah bagi tahu dekat member kan, barulah bagi tahu dekat grup-grup. Itu saya lah, tapi bergantunglah kepada masing-masing kan. Yang penting kena start live tu dulu. Okay, alright. So ni last bahagian yang saya kata rahsia ni, okay. Yang ni saya rasa dekat team ni tadi pagi saya buat review lah, maksudnya saya punya performance last month. Okay, ada satu orang kata data yang mana yang saya boleh simpulkan lah, okay. Rahsia live ni bukan terletak pada live, tapi sebenarnya pada konten kita. Okay, kenapa saya kata macam tu? Okay, so saya tunjukkan. Okay, ni adalah saya punya ni saya punya slide akhir. Okay, ni adalah
taklah power mana, tapi boleh lah kan. Boleh lah nak buat rasa-rasa kan. Zero cost kot kan. Okay, so ni adalah saya punya submission dan juga production saya lah. Okay, so kat sini untuk bulan lepas, saya buat 15 kali live. Okay, 15 kali live dalam sebulan lah yang saya katalah saya tak buat hari-hari, saya buat yang mana saya available. Dan untuk live tu, kalau boleh tengok, saya dapat 134 daripada sesi live saya. Okay, so dekat bawah ni DM. Okay, DM ni 86 ni makna kata saya dapat daripada konten saya. Okay, daripada konten saya maksudnya di luar waktu live. Dia tengok konten saya, dia PM saya. Okay, so daripada 134 tu yang boleh, maksudnya bila saya contact tu dia respon 83. Tapi kalau tengok yang maksudnya daripada konten saya, maksudnya dia dah tengok dah profil saya, dia dah trust dah dekat saya punya konten tu sebanyak 86 orang dan semuanya kira 100% memang open case. Maksudnya memang semua saya connected dengan mereka. Dan kalau tengok dari segi submission pun, submission yang orang direct contact saya berdasarkan konten saya adalah lebih tinggi daripada yang dekat live tu. So ini dia yang membuatkan saya boleh simpulkan kat sini, ya live tu penting juga, tapi konten kita tu kena seiring. Dia kena bersama. Dia tak boleh live sahaja, kita fokuskan kepada live, tapi kita lupa untuk decorate kita punya orang kata account kita tu macam rumah kita lah. So kita kena cantikkan dengan konten-konten supaya bila orang melawat kita punya profile tu, dia tahu okay dia ni agent Mas, okay suka cara dia punya penerangan dia, dia trust dengan kita. So ini jugalah dipengaruhi juga sebaiknya tu tunjuk muka supaya trust tu lah, lebih kepada trust lah sebenarnya, dan mudah untuk kita nak convert kepada leads. Okay, so saya rasa itu sahaja daripada saya untuk sesi kali ni. Mungkin ada soalan, nak tanya soalan ke sementara ni? Okay, kawan-kawan ada soalan ke? Kalau ada soalan terus tanya banyak-banyak. Bagi soalan yang susah-susah. Okey, ada soalan tak? Kalau tak ada, kita saya share terus lah kan. Saya share terus bahagian-bahagian live lah. Sebut harga dalam live boleh ke? Boleh je. Memang dalam takaful memang sebut harga je terus. Okey. Power nampak smooth sangat cara bercerita tu. Bercerita apa tu? Okay, Kak Zah nak buat akaun baru kena guna nombor telefon ke email pula? Nombor telefon ke email? Saya tak pasti lah Kak Azhar sebab saya dah lama tak buka. So mungkin boleh follow step-step dia je kot. Okay. Tapi selalunya memang kena guna email lah untuk TikTok ni. Cik dapat first client daripada live ke atau daripada konten? First untuk TikTok. Untuk TikTok daripada konten. Daripada konten. Satu nombor telefon, satu akaun TikTok ke? Ya betul. Sebab dia kena buat verification. Okay. So kalau macam tu saya terus ke jap. Saya terus ke nilai. Saya nak tunjukkan untuk sesi live kat mana kita nak tengok recording kita. Jap macam mana saya nak masuk? Jap. Stop. Ni kot. Jap. Jap. Kena masuk link tu lah kan. Sekejap, share. Sekejap So ni. Sebentar. Nak masuk Zoom ni. Nak share saya punya screen. Recording in progress. Okay, tak apa. Okay, sementara Cik Ellen kita setting kalau ada soalan nak tanya, boleh tulis dulu.
Nampak tadi dia share submission dia tu 10,000. Tu siapa yang tahu kira tu tahulah berapa kenaikan dia bulan ni. Asyik. Sebab tu dia tak layan kau, Nas. So, soalan boleh tanya. Mantap. Ah, Sangat suka soalan ni sebab I rasa kalau I explain benda ni maybe korang ada a total different perception. Sambil-sambil kita live tu okay. Sekejap. Macam mana saya nak cakap? Sekejap. Saya nak cakap kat mana Uh, Macam mana saya nak buat? yang dekat telefon ni, offkan dia punya sound. Yang dekat telefon, offkan. Dekat Zoom tu, offkan dia punya sound. Try. Dia akan Okay. jadi double kan? Cuba test. Alright. Sekarang jelas tak? Okay, tak. Rasa tak Okay. double. Saya tak dengar double. Okay, Cuba, alright. cuba. So saya tengah cakap ni, okay kan? Tak. Okay. Ya, tak double. Okay. Alright, so saya buka dekat live saya ni. Saya punya account. Okay, alright. Okay, so ni adalah kita punya nak live kan? Okay, ni saya tunjuk lah. Okay, kalau nak live, biasa kita tekan tombol tambah tengah ni. Lepas tu kan kita boleh live. Kan? Okay. Macam mana nak letak poster? Kan, nak letak poster ni. Okay, so saya yang penting lah dekat live ni sebenarnya dalam banyak-banyak button ni, yang penting tu boleh pergi dekat efek ni. Bahagian efek ni, pilih bahagian ni. Nampak tak? Dia banyak tau yang tangan-tangan ni semua tu kan. So boleh pilih yang ni Jangan confuse pula. Dia bahagian apa nak kata poster tu ada kat luar tangan dia tu. Barulah kita boleh letak poster. Contohnya lah saya nak letak poster ni kan. Contoh ni poster tadi tu kan. So kita boleh adjust. So macam nak adjust, kita adjust lah. Macam kecilkan ke besarkan. So terus kita boleh go live. Jelas itu je button yang paling penting sekali dalam kita nak buat sesi live tu. So ni paling simple lah. So atas ni boleh tulis lah yang saya kata ni kan, jom menabung dengan saya ke macam tu. Kan Anas macam mana nak letak poster masa live, macam ni lah. Okay, jelas Tuan Anas? Dah tahu kan? Okay. Okay, tu yang pertama. Okay, yang kedua yang terpenting yang saya kata tadi tu adalah macam mana, macam yang saya, konten-konten saya kan, bahagian ni kan. Ni semua ni adalah daripada live saya je. So macam mana nak dapat daripada live kita. Okay, tadi. Okay, jap dekat 3, dekat TikTok Studio tu kan. Okay. Yang ni cara yang saya tunjuk macam mana daripada live kita tu kan, kita nak jadikan dia video ataupun kita nak ambil short video daripada live kita tu. Okay, pergi dekat TikTok Studio. Okay, pergi dekat TikTok Studio. Okay, pergi dekat bahagian live sebelah kanan. Kan, belah kanan tu. Okay, scroll bawah sikit. Ada live recording. So boleh tekan live recording tu. So dia ada clip dah. Portion mana yang kita nak. So ni tadi saya dah buat live. Okay. So dia ada tunjuk. So macam tadi saya buat live dalam pukul 12.35 gitu. Duration dia dan hampir 1 jam. Ni viewers dia. So viewers 701 ni bukan viewers yang waktu saya live tadi tu ada 700 memandang tak. Dia kira macam siapa yang masuk keluar. Dia dah kira total dah. Sedangkan waktu saya live tadi tu, yang ada tadi tu dalam average dalam 10 orang je. Kan? 10 orang macam tu kan. Tapi 10 orang tu pun
leads yang saya dapat untuk hari ni dah dapat 15. Faham tak? Dia walaupun views sikit, kat situlah beza dia. Okay. Alright. So kat situ contohnya lah ni kan klip ni. Dia sekejap ada ke? Sebab tadi dia agak loading. Okay, contohnya lah ni. Dia ambil masa sikit. Okay, ni tadi saya dan live. saya akan Okay, so kalau kita nak ambil video ni, boleh je terus download. So dia akan terus ke galeri kita. Ataupun ni adalah yang sikit-sikit ni adalah TikTok yang dah buat untuk kita lah. Tapi kalau contohnya kita nak certain bahagian yang TikTok tak capture, sebab biasanya TikTok ni hanya capture bahagian-bahagian yang banyak view, time, banyak komen. So dia akan capture bahagian-bahagian terpenting lah. Tapi kalau contohnya kita nak bahagian-bahagian yang kita suka, okay, pergi je dekat, pergi keluar balik. Okay, pergi keluar balik. Dah tak ada dah. Saya Hilang, punya hilang. hilang je Sekejap, saya share lagi. Okay, okay. Kalau kita nak bahagian yang tak tahulah dia sekejap. Sekejap Sekejap. Share screen. Tukar phone baru. iPhone 16. Okay. Mana ni? Okay, so kalau kita nak klip yang di luar yang TikTok bagi tu, kita boleh je tekan klip kat sini. So kita pilih yang mana kita nak. Dah jadi video konten kita. Okey, Mat Shidi, suami 37 adalah RM87.50. Okey, Mat Shidi. So dalam takaful memang kena bagi tahu harga terus. Kan memang saya bagi tahu harga terus. Okey, jadi tu salah satunya lah. Jadi waktu so tak adalah kita rasa macam zero maksudnya kosong view tu macam sia-sia. Tak ada pun. So kita boleh record siap-siap ataupun kita cakap je apa pun yang kita nak cakap. Lepas tu kita ambil tu dah jadi video content. So at least lah kita punya account tu terisi dengan konten-konten yang menunjukkan yang kita ni ejen emas yang serius untuk nak berkongsi. Okay. So nak letak box biru sign up macam mana? Okay. Box biru ni kan dia ada dekat bahagian sini. Kita kena daftar sebagai leads. Tapi kena daftar sebagai business dulu baru boleh. Sekejap. Dia tak ada pula muncul ni. Discharge. Sekejap Okay, sebab nanti pun ada sesi untuk letak beg biru kan. So boleh belajar situ sebab saya kurang guna beg biru ni. Okay, sebab saya tak pastilah untuk tim emas ni menjadi ke tak. Tapi untuk saya, sekejap dia ada dekat, sekejap saya tunjuk satu-satu sekejap. Dia asyik terkeluar je ni. Sekejap. Okay. Lepas tu pergi dekat TikTok. Pergi dekat live. Okay. Yang beg biru tu dia ada dekat mana leads? No, dekat sini. Dekat leads ni. Bahagian leads ni. Kalau kita aktifkan bahagian leads tu, itu cara dia. Sebab saya tak gunakan sangat beg biru ni. Sebabnya beza dia kalau dia dekat link dekat atas ni kan. Okay. Sekejap dia terkeluar-keluar je. Okay, beza beg biru dengan beg kuning. Okay, beg biru ni dia untuk produk. Kalau kita ada nak jual produk, okay, dia guna beg kuning. Okay, kalau beg biru tu untuk kita, untuk servis. Mana kata kita tak jual barang, kita nak nombor telefon dia. Okay, sekejap okay, sekejap. Okay, kalau saya lah, okay, saya tak prefer beg biru sebab bila beg biru ni, dia orang tu suka sidai kita. Okay, sebab
macam ni. Kalau dekat kalau dia tekan link saya ni, dia boleh terus ke saya punya WhatsApp. Okay, boleh terus ke WhatsApp saya. Tapi kalau beg biru tu, mereka perlu isi nombor telefon, biasanya nombor telefon dengan nama. Jadi untuk nak dapatkan beg biru tu, kita kena buka TikTok, kena cari, maksudnya kena copy nombor telefon dia, baru contact dia. Jadi kalau saya ikut saya punya pengalaman ni, kalau mereka yang isi beg biru tu, nak respon tu susah. Berbanding mereka yang tekan terus dekat saya punya link tu. Macam tu lah. So saya tak pasti sangat. Saya awal-awal dulu je saya gunakan beg biru, lepas tu saya tak gunakan beg biru. Sebab dorang mereka saya tak pastilah, tim emas boleh cuba, tapi untuk saya dia tak menjadi sangat untuk saya lah. Macam tu. Okay. Alright. Ada soalan ke? Kalau Ellen, ada soalan. ha, Waktu letak yang poster tu kan, kalau kita letak poster tu, dia akan jadi di belakang kita lah Kepala kita akan tak, tutup. Dia ke macam mana tu? tak. Yang macam tadi tu, cara saya tadi tu Cara yang Okay. tu dia kat mana? Dia faham Dia ke? di depan kita. Dia di Oh, dia depan depan kita. kita. So, contoh kalau kita bangun ke, poster tu masih nampak lah. Kepala kita yang tak nampak macam tu kan? Betul. Faham. Sebab itulah saya kata fokus kepada yang tadi tu. Pastikan kalau gambar dia tu, poster tu, gambar tadi tu. Yang mana Ada tangan ni. tangan tu. Sebabnya kalau kita pilih gambar yang lain, kadang-kadang poster tu di belakang kita, dia jadi background. Sebab tu saya gunakan satu je. Saya gunakan yang ni je, efek. Yang ni je. Emoji ni je. Sebab yang lain, contohnya yang ni kan, dia akan jadi background. Macam tu. So, saya ingat ni je. Macam tu lah. Beg kuning tu, Malik Aziz, beg kuning tu kena jadi affiliate. Dia jual produk. Macam tak sesuai lah untuk kita. Sebab kita macam servis kan. Kita nak nombor telefon orang kan. Kita bukan nak ni. Tapi saya tak pastilah untuk tim emas boleh buka beg kuning ke tidak. Tu saya tak pasti. Okay. So saya rasa itu saja daripada saya. Okay. Dia paling basic lah kan. Sebab saya rasa tadi Tuan Ashraf kata akan ada lagi kan sesi-sesi yang lain. Tapi ini cukup lah untuk pemula sebelum yang lebih lagi deep yang ke belakang. So akhir kata all the best untuk semua. So kita ramaikan community kita ni dekat TikTok. Sebab untuk saya sendiri TikTok ni dia macam memberi nafas baru lah kepada saya. Kan untuk dia macam sebelum ni dia agak sukar kan untuk kita, macam berat nak memulakan dengan online sebab dia libatkan kos kan. Tapi Alhamdulillah untuk TikTok kali ni leads yang saya masuk tu boleh dikatakan zero cost. Tapi dia dalam dunia ni tak ada benda yang free. So apa yang kita nak gantikan dengan zero cost lead tu adalah konten kita. So konten tu lah yang memberikan kos boleh jadi free. So itu saja, all the best. Saya doakan semoga bisnes kita semua, leads kita dapat leads yang berkualiti yang boleh meningkatkan income kita. Okay, so itu saja. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bye-bye. Salam, terima kasih. Macam biasa jangan left dulu Jangan left dulu, kita nak ada sesi ambil gambar dulu. Okay. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan buat sifu saya Cik Ellen, sebab pertama saya rasa banyak sangat info-info baru, info-info yang up to date, info-info yang memang sangat-sangat premium lah malam ni beliau kongsikan. Tanpa kedekut-kedekutnya. Segala soalan pun beliau layan lah. So sebagai tanda terima kasih, boleh tak dekat ruangan komen tu kita tulis Ellen MDRT. Mana tahu dia jadi MDRT tahun ni kan. Tulis ramai-ramai Ellen MDRT. Semoga Ifak dapat melahirkan MDRT pertama. Amin. Terima kasih. Terima kasih Kita share semua. ramai-ramai tanda apa nama ni? Sokongan malam ni. Saya punya idola Tuan Azri Johan pun ada malam ni. Macam biasa, okay. Macam biasa,
sebelum saya tutup majlis ni, boleh tak rakan-rakan semua ambil gambar sebagai tanda-tanda kenang-kenangan kan? Tanda kenang-kenangan. On kamera dulu. Saya ambil hati, alhamdulillah. Semoga Amin. Terima kasih semua. Terima kasih. Okay. Allah angkat salah satu pun jadi lah kan. Angkat salah satu. Okay. Okey, semua dah on ni. Oh, banyak rupanya orang dalam ni. Alhamdulillah semua. Tadi ni 30 orang Tapi itulah tak sempat ambil gambar. Okay. Standby. Ada satu page. Saya nak padam yang ni. Saya nak padam supaya. Okay. Standby. 1, 2, 3. Okay, lagi sekali. Freestyle. 1, 2, 3. Sekejap 1, 2, 3. Okey, baik. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi Tok Ellen atas perkongsian malam ni. Tadi pun saya perasan COO pun ada sebenarnya dalam sesi ni. So, saya harap perkongsian dapat dimanfaatkan lah. So, senang kata, akhir daripada saya, andai kata kita diberi pilihan untuk cari alasan atau untuk buat tindakan, sebenarnya cari alasan ni yang paling mudah. So, tak nak, kena buat tindakan. Sebab apa? Tindakan itu yang dapat hasil, dapat manfaatnya ialah diri kita. Bukan saya, tapi diri kita. Diri kita sendiri, anak-anak kita, ahli keluarga kita. Okay? Yang baik itu sesungguhnya datang dari Allah, dan yang buruk itu datang atas kelemahan saya sendiri. Kita berjumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Ri, kau masuk ujung-ujung Ri Mahal Bye-bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih. Woi, itulah. Awak dah kena jadi penceramah. Terima kasih Tuan Ashraf atas jemputannya. Sama Hafiz. Tuan Hadi tak live ke? Kalau tak jadi, kita ada sesi ni kan, tak jadi live.